Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, minggu ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 6, kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, macam mana British menguasai negara kita. Negara kita tu merujuk pada Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Okey. Jadi yang kita nak tengok adalah kesan ataupun nama lain dia perubahan. Okey, perubahan yang berlaku sebelum kedatangan barat, yang berlaku selepas kedatangan barat. Okey. Jadi sebelum kita tengok kesan, yang kita nak tengok recap balik apa yang British dah buat kepada kita. Capital city of modern Malaysia is a vibrant and diverse metropolis. The city is a rich mix of different peoples and cultures brought together by their history. More than 100 years ago, British entrepreneurs begin to exploit Malaya's rich natural resources, above all, its tin and rubber. They bring in workers from India and China to toil in the mines and rubber estates. The British transformed the human landscape of Malaya, creating an intricate tapestry of different races, the predominant Malays, Chinese, and Indians. Many Chinese workers joined communist cells to agitate for better conditions. The flow of Malayan raw materials enriches the empire. Okey, itu adalah recap kata kan macam mana tujuan British datang ke Tanah Melayu ataupun Sabah Sarawak adalah untuk menguasai kekayaan dekat negara kita, dan British sendiri akui bahawa negara kita merupakan jajahan British yang paling kaya lagi sebagai sumbangan ekonomi kepada British. Okey, so kita tengok rujuk modul bab 6 yang mana kita akan tengok hari ni 6.1. Okey, tolong tulis tarikh. Okey. Kuasa barat menguasai ekonomi dekat negara kita, kita akan fokus dua perkara. Yang pertama adalah perlombongan dan yang kedua adalah pertanian. Okey. So, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita akan pergi kepada yang ini. Okey. So, kita akan pergi kepada sini. Okey. Kesan kedatangan pentadbiran kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Okey. Kedatangan barat telah memberi kesan ataupun perubahan. Okey. Perubahan kepada sistem pentadbiran negara kita. Hal ini secara tidak langsung telah memberi kesan kepada ekonomi dan sosial. Okey. Perkara yang penting sekali ialah penukaran sistem ekonomi tradisional kepada sistem yang inilah, sistem ekonomi moden. Ni saya terlupa nak setting kan. Okey, tapi tak apa. Okey. Jadi kita akan tengok ciri-ciri ekonomi moden Ada 5. Okey. Yang pertama, memerlukan modal yang besar. Okey. Yang pertama adalah modal. Okey, yang kedua adalah tanah. Okey. Astaghfirullahaladzim. Yang ketiga adalah teknologi. Memerlukan tanah yang luas sebenarnya. Yang ketiga adalah teknologi. Penggunaan teknologi moden dalam kegiatan perlombongan dan penanaman secara ladang. Satu, kita nak fokus, bukan kita nak fokus, British fokus pada dua, perlombongan dan juga pertanian. Dan yang keempat adalah memerlukan tenaga buruh yang ramai. Okey, kenapa? Sebab semua ini menuju kepada yang ini. Tujuan dia adalah untuk menghasilkan pengeluaran dalam skala yang besar.
Okey, bagi tujuan ekspor kerana mendapat permintaan yang tinggi di barat ataupun di Eropah. Okey. So ini adalah 5 perkara dalam sistem ekonomi moden. Kenapa sebelum ni tak ada ke? Sebelum ni tradisional tak ada yang ini. Ada semua. Cuma dia dalam skala yang tidak memerlukan ekspor yang besar-besaran ya. Nanti awak akan tengok perbezaan dia. Okey. So kitaran ekonomi dia macam ni. Perlukan modal yang banyak. Modal tu apa? Modal tu adalah duit lah. Okey. Ataupun wang. Untuk apa digunakan? Sama ada untuk beli tanah, untuk bawa teknologi ataupun untuk membayar kos buruh. Okey. Tujuan dia adalah untuk menghasilkan. Semua ini adalah tujuan dia adalah balik pada sini untuk menghasilkan keluaran secara besar-besaran. Okey, supaya dapat dieksport untuk memenuhi permintaan ataupun pasaran dekat Eropah. Pusing dia ni modal, tanah, teknologi, buruh, lepas tu eksport ataupun menghasilkan dalam skala yang besar, pengeluaran yang besar-besaran untuk ekspor memenuhi permintaan dan pasaran. Okey. So, yang ini kita akan mulakan latihan struktur 1. Okey, yang ni simple je. Okey, yang ni simple je. Yang mana yang huraikan sistem ekonomi moden selepas kedatangan barat. Okey. Berapa markah? 4 markah. Okey. Macam biasalah markah sama ada awak nak tulis 2 fakta campur 2 huraian. Saya kena tulis fakta tu betul sebab ada orang ingat faktor. Ataupun 4 fakta. Okey. Mana satu fakta? Okey, fakta sama ada awak nak tulis modal. Okey, teknologi. Okey, tanah. Buruh. Okey, ataupun skala pengeluaran itu awak punya fakta. Okey, huraian tengok lah apa dia. So, pilih lah sama ada awak nak tulis 2 fakta ataupun 2 huraian. Tapi saya rasa better tulis ni lah. Sebab kalau tulis fakta saja takut terlalu mudah. Okey. Jadi mulakan dengan intro. Okey, intro Ciri-ciri sistem ekonomi moden selepas, okey, maafkan keburukan tulisan saya tu. Kedatangan barat ialah modal yang besar. Okey, jangan tulis modal je. Okey. Selain itu apa? Modal yang besar. Okey. Apa dia? Jangan awak tulis ialah modal titik. Selain itu teknologi titik. Selain itu tanah titik. Itu tak boleh kena bagi tahu modal apa, teknologi apa, tanah apa, buruh apa, skala pengeluaran apa. Okay, at least kalau awak nak buat fakta ni kalau siapa yang suka buat huraian buat cek huraian yang panjang sikit. Okay. So itu adalah intro. Lepas tu kita akan pergi kepada ciri-ciri yang panjang tu. Okay. Disambung.